15 September hingga 16 Oktober 2021. Lama lagi insya-Allah. Dan pemilihan pemenang adalah berdasarkan jumlah like, video dan caption yang kreatif serta penilaian juri juga. Dan pemenang insyaAllah untuk peraduan ini akan diumumkan pada 19 Oktober 2021 dan sebarang keputusan pemilihan pemenang adalah muktamad. Ya, insyaAllah kan sekarang ni dunia penuh dengan media, tapi gunakan sebaiknya dan kita nak pamerkan kehebatan negara kita kan. Anda bolehlah buat syuting secara sendirian kan, boleh guna secara suah foto kan, untuk kita rakamkan tempat-tempat menarik di Malaysia, melambangkan keunikan negara Malaysia. Ya, betul. Kita berjalan juga, SOP kena ikut insya-Allah. Dan juga ilmu yang kita akan sampaikan sebentar sahaja lagi, jangan terlepas. Ya, betul. Sebab apa? Selepas ni kita ada rancangan ilmu, iaitu rancangan Imanuna, Iman Kami. Kita belajar lagi ilmu akidah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormatan Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan untuk petang ini, Doktor akan membincangkan tentang tajuk membezakan tasawuf yang hakiki dan yang batil. Dan untuk para pendengar, kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, boleh tonton di situ dan juga boleh tonton di YouTube IKIM Media. Betul. Baik, kekalkan kesetiaan anda bersama Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Yang dipotong halus tidaklah akan putus. Begitulah kita berkeluarga, setia dan percaya. Cuba memahami, sabar menyantuni dengan seikhlas hati. Guna bermasam muka, isunya biasa-biasa. Bukankah kita dari rahim yang sama, kurniaan darinya? Leraikan segera, doalah padanya, mintalah bahagia. Ada masa
Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di Mulkulillah Walhamdulillah La ilaha illallah wahdah La syarika lah Lahul mulk Wa lahul hamd Wa huwa ala kulli syai'in qadir Rabbi as'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Ini tanah air kita. Tanah tumpah darahku. Kita nyalakan semangat juang agar terus teguh berdiri. Walau rintangan mendatang, bangkitlah kebanggaanku. Kita sederap melangkah menempuh halangan. Kibarkanlah benderamu demi pewaris bangsa masa hadapan. Kebanggaanku, negaraku. Malaysia, Malaysia, Malaysia. Jarak bukan penghalang, bahasa bukan kekangan. Bangkit kita terus berjuang. Negaraku Malaysia, kami pertahankan. Selamat menyambut Hari Malaysia 2021. Demi negara, kita menang bersama. Malaysia, negaraku Malaysia, merdeka Malaysia. Tanahku banyak, tanahku. sertai peraduan inspirasi negaraku di platform Instagram ikim.my dan Facebook Ikim FM bermula 15 September hingga 16 Oktober 2021. Kongsikan video kenangan indah anda di tempat-tempat menarik yang melambangkan keunikan Malaysia, budaya dan warisan negara. Jangan lupa sertakan tanda pagar Ikim Inspirasi Negaraku. Rebut peluang menangi hadiah eksklusif berupa baucer pemeriksaan kesihatan, sumbangan Hospital Pakar Al-Islam, Hospital Mesra Ibadah, produk istimewa dari Azima Care, Meshu dan Marvel Care. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.my. Hingga 1000 keturunan Allah akan kurniakan pahala yang tidak henti-henti. Tak mahukah anda? Rasulullah SAW bersabda, maksudnya sesungguhnya antara amal kebaikan yang mendatangkan pahala setelah orang yang melakukannya meninggal dunia adalah harta yang disedekahkannya. Riwayat Ibnu Majah. Sungguh jelas, selagi mana harta yang kita sedekahkan memberi manfaat pada penerima hatta sehingga 1000 keturunannya, insya-Allah pahala akan mengalir dan terus mengalir untuk kita. Ketahuilah, ketika ini umat Islam minoriti di Kemboja sangat-sangat memerlukan bekalan
mencari air bersih untuk meneruskan hidup dan beribadah. Oleh itu, ayuh kita bersama-sama Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah dengan menyumbang kepada kempen Infak Pam Air Kemboja di www.infakpamairkemboja.com sekaligus membantu misi membina 10,000 unit pam air untuk umat Islam minoriti di Kemboja. Bayangkan mereka sekeluarga hidup dengan meminum air sungai yang keruh dan hidup dengan air hujan yang ditadahkan. Pam-pam air yang anda sumbangkan ini akan menjadi talian hayat untuk mereka sekaligus membekalkan air yang lebih bersih dan kesihatan mereka insya-Allah akan lebih terjamin. Menyumbanglah di www.infakpamairkemboja.com. Ikutlah teladan kisah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang membeli telaga dari seorang Yahudi dan mewakafkannya kepada penduduk Madinah. Lalu tanah di sekitar telaga juga menjadi subur dan tanaman di kawasan sekitar memberikan pulangan yang besar kepada kerajaan Khalifah Islam hinggalah ke hari ini. Berinfaklah kepada kempen Infak Pam Air Kemboja sekarang di www.infakpamairkemboja.com. Infak dikit tanda ingat, infak banyak tanda mampu. Selagi mana air ini digunakan hingga beberapa keturunan pun, selagi itu pahala mengalir untuk anda seperti mana mengalirnya air untuk mereka dari pam yang anda sumbangkan. Kita lapangkan kesusahan mereka ketika ini. InsyaAllah Allah janji akan lapangkan kesusahan kita serta ganda-gandakan rezeki kita. Bukan sahaja di dunia, juga di akhirat. Berinfaklah di www.infakpamairkemboja.com. Sempena sambutan Hari Malaysia, IKIM akan mengadakan jualan diskaun 40% bagi buku tahun 2016 hingga 2021 hanya pada 16 dan 17 September 2021 sahaja. Layari laman sesawang IKIM Niaga di www.ikimniaga.my. Juga boleh melalui aplikasi Shopee, cari IKIM Jarak Niaga. Pelbagai tajuk buku yang menarik menanti anda. Jangan membaca sampai koma, tetapi bacalah sehingga titiknya. Bicara bermanfaat pelbagai segmen. Rancangan dakwah setiap hari. Lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ada yang melihat mawar cantik seadanya, matanya asyik nikmati pesona karya Tuhannya. Ada juga melihat mawar tak seindah rupa, walau dihadirkan kepadanya yang terindah. Apakah benar atau sememangnya begitu? Sering persepsi mengganggu tindakanmu. Lihatlah dunia persis mata lebah, pastinya pandanganmu pada mawar tak berduri. Sudah cukup drama, duka dicerita, realiti indah dunia tak sekadar kau tanggapi. Ada yang berkata para petir yang menyambar, sesekali kau menerang jalan di depanmu. Ada yang berkata hujan gegap gempita, kapan hadiah akan pelangi sesudah bencana. Tak semua derita melukai dirimu, sering persepsi mengganggu tindakanmu. Mungkin impianmu di matamu kabur, siapa tahu kau sudah di tempat sebaiknya. Tiada cantik walau mawar seribu, gerangan di mata pesimis hanya terlihat durinya. Sungguh mengagumkan urusan orang beriman, setiap yang menimpa
seseorang yang memiliki iman walau sebutir dan tidak ada baginya amalan, nescaya ia akan menyelamatkan seseorang itu daripada kekal dalam api neraka. Mungkin ia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang tertentu, dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya dan memasukkannya ke dalam syurga. Mari menghayati pengajian ilmu akidah bersama Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti pada setiap hari Khamis jam 5.10 petang. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, Radio IKIM. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Syukur, Alhamdulillah Mona, kita kembali lagi bersama dalam pertemuan di hari yang baik-baik petang ini, petang yang tenang, aman, bahagia insya-Allah. Kita nak bersama lagi dalam rancangan Imanuna, Iman Kami, yang mana kita sedang juga bersiaran langsung di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM, dan kita nak seru juga kepada sahabat pendengar untuk anda sama-sama sertai kita di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube. Kita boleh sama-sama tonton terus ke telefon pintar anda. Ya, betul Syafiq. Alhamdulillah semua di hujung jari pada waktu ini. Senang sahaja untuk kita nak tonton dan mendapat ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Dan untuk ilmu yang bermanfaat insya-Allah untuk petang ini bersama untuk anda rancangan Imanah Iman Kami. Ya, betul. Dan untuk itu kita terus nak mengalu-alukan kehadiran tetamu kita yang dah pun bersedia di talian maya kita saat ini, iaitu tak lain tak bukan Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaifa halukuma? Alhamdulillah bikhair. Kaifa haluka anta? Alhamdulillah nabi khair, alhamdulillah. Tamanna bi khair insyaallah. Insyaallah. Dan hari ini kalau hari yang istimewa juga, kita meraihkan hari sambutan penubuhan Hari Malaysia sebenarnya, dan doktor hari ini berpakaian sungguh lengkap. Oh kan. Lengkap kan. Bila ada kawan-kawan doktor masa kat Morocco, bila tengok doktor pakai pakaian macam ni, masya-Allah, mesti pertanyaan macam-macam kan. Dan juga sebab doktor kan pernah pakai jubah Morocco tu, kita pun bertanya juga, doktor nama apa kan. Masya-Allah, hebatnya budaya bangsa kita. Semoga kita sebar-sebarkan kebaikan ini dan juga perpaduan kita akan terus kukuh insya-Allah. Insya-Allah. Dan untuk petang ini insya-Allah doktor akan membincangkan tentang tajuk membezakan tasawuf yang hakiki dan yang batil. Ada kat bawah tu Mona. InsyaAllah kita boleh sama-sama tanya juga dengan doktor. Saya pun tengok tajuk ni pun kan tertanya-tanya banyak juga perkara sebab ianya berkaitan dengan tasawuf ni doktor. Dan bila cakap tentang tasawuf ni doktor, bagaimana kita nak memberikan kefahaman yang lebih mendalam tentang ilmu tasawuf ni? Sebab ilmu tasawuf ni dia ada kaitan seharian kita, ya kita bekerja, kita ibadah, dia nak mencantikkan lagi dalam sudut penggunaan ataupun pelaksanaan amal ibadah kita. Doktor, bagaimana doktor? Di awal ni sedikit pendedahan dan juga sebagai mukadimah tentang tajuk ini doktor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Amin. Pada yang terhormat DJ Mona, kepada saudara Syafiq, kepada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap alim ulama, para a'immah di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizatullah yang sentiasa mendengarkan Radio IKIM pada petang hari Khamis 5 petang ini, iaitu rancangan Imanuna. Alhamdulillah pada sesi kali ini kita memiliki perbahasan yang beza dari yang biasanya, lain daripada yang lain, sebagai satu sesi special kita panggil kan, iaitu membezakan tasawuf yang hakiki dan yang batil. Kerana apa? Kerana pada hari ini banyak orang, satu dia nak mengaku ikut tasawuf, nak mengaku ikut sufi atau tariqah misalnya,
tapi membawa perkara-perkara yang batil dengan seperti yang banyak yang baru berlaku pada hari ini, iaitu ajaran-ajaran yang dinisbahkan kepada kesesatan, ada yang mengaku sebagai Imam Mahdi, ada yang mengaku sebagai Nabi Isa mungkin, dan lain-lain. Tapi di waktu yang di waktu yang lain, kesempatan yang lain, kita belajar di dalam kitab-kitab, dalam buku-buku, betapa ramai ulama-ulama tasawuf di kalangan ulama alam Melayu yang membawa nama tasawuf, yang menjadi giants ataupun gergasi di dalam ilmu tasawuf. Ini menunjukkan takkanlah semua tasawuf ini ditolak, takkan semua tasawuf ini keruh. Maka untuk memahami ini, kita perlu mengenal dulu, perlu memahami dulu nama tasawuf itu sendiri. Jadi tasawuf ni apa, iaitu diambil menurut pendapat yang lebih asah, lebih kuat atau lebih sahih, diambil dari perkataan bermakna sesuatu yang jernih. Sofa itu sesuatu yang jernih, yang jelas. Maka ini yang dipanggil dengan tasawuf. Jadi ilmu tasawuf ni ilmu menjernihkan hati, ilmu berbicara tentang bagaimana maqam seseorang dalam berusaha mempercantik, memperelokkan ibadah dia. Dan tentulah ia diambil dari hadis. Jadi sumber dia, kita panggil kan sumber dia apa, istinbat dia daripada mana. Maka kita boleh rujuk salah sebuah kitab yang sangat penting dikarang oleh ulama besar di Maghribi yang bernama Syekh Al-Hafiz Abdullah bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari. Beliau adalah ulama hebat, yakni giants Ahli Sunnah wal Jamaah ni. Beliau meninggal tahun 1993. Jadi beliau mengarang kitab bernama Al-I'lam bi anna tasawufa min syariatil Islam. Itu nama kitab dia. Jadi ketahuilah bahawa sesungguhnya tasawuf itu termasuk daripada syariat Islam. Jadi kitab tersebut untuk untuk menjawab tohmahan-tohmahan orang-orang yang menentang tasawuf dan mengatakan tasawuf ini datang daripada Buddha, daripada Hindu dan ajaran-ajaran yang luar daripada Islam. Dan jawapan beliau tidak seperti itu. Kerana sumber tasawuf itu adalah sumber nabawi. Jadi sumber daripada Nabi Muhammad SAW yang diambil daripada hadis Jibril AS, yang mana bahagian ketiga daripada pembahagian usul Islam itu sendiri yang dipanggil dengan Al-Ihsan. Jadi ketika baginda Nabi Muhammad SAW ditanya oleh Jibril AS, apakah itu ihsan? Maka jawab baginda, anta'budallah ka'annaka tarah, iaitu engkau menyembah Allah SWT seolah-olah engkau melihatnya. Kalau engkau tidak melihatnya, fa innahu yarak, sesungguhnya Allah SWT jelas dan pasti melihat engkau. Jadi ini menunjukkan bagaimana kita ibadah kita khusyuk atau tidak, merasa bahawa kita solat ni, kita ibadah kerana apa? Kita tahu Allah melihat kita. Kan? Kita tahu Allah melihat kita, kita takut, ada khauf, takut kepada Allah SWT. Tapi di waktu yang satu lagi, ketika kita sudah tenggelam dalam ibadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak nak berhenti ibadah. Kita tak nak berhenti berwirid, tidak mau berhenti bersolat. Kalau solat tu kita solat 2 rakaat khatam, 2 rakaat khatam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tidak mau, kerana kita rasa rindu pada waktu pagi. Terutama pada waktu, maksud saya waktu tahajud ini, kita bersolat sampai mungkin 2 rakaat, tahajud. Kerana kita rindu. Kita dah habis salat, kita masih rindu Allah SWT. Ini nama dia makam yang tertinggi. Makam musyahadah misalnya, atau makam mahabbah. Jadi ibadah tu dah sampai tahap cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tidak berhenti beribadah. Dan inilah tasawuf. Inilah yang dipanggil dengan tasawuf. Dan tentulah proses untuk menuju ke situ. Nak sampai at that level, makam musyahadah, makam mahabbah ini, cinta kepada Allah, perlu kepada pembersihan jiwa, perlu kepada berbagai syarat-syarat yang disebutkan oleh ulama. Dan untuk menuju kepada syarat-syarat tersebut, kita perlu kepada bimbingan, iaitu sebuah pemimpin, iaitu bimbingan guru. Ibarat dia, senang dia macam ni lah, Syafiq, kalau orang masuk ke fakulti perubatan, nak jadi doktor, kalau dia tak nak masuk fakulti perubatan tapi dia nak jadi doktor perubatan, dia masuk ke library dengan kecerdasan yang Allah bagi kat dia kan. Dia masuk kat perpustakaan tu, perpustakaan perubatan, dia hafalkan semua buku perpustakaan tersebut. So umpama lah, apakah dia keluar kalau dia mengaku dia sebagai doktor, orang akan layan dia. Bahkan dia akan dianggap malpractice, betul ke tidak? Kerana apa? Kerana doktor, untuk jadi doktor ni perlu kepada bimbingan guru kan. Maka oleh sebab itulah tasawuf memang dari awal, sejak baginda Nabi Muhammad SAW
para sahabat berguru dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengambil ilmu darinya, suhbah dengannya dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga tabi'in bersuhbah dengan para sahabat. Dan apabila turun sampailah ulama-ulama besar dari kalangan ulama tasawuf seperti Al-Haris Al-Muhasibi yang mengarang kitab Al-Mustarsyidin, dan ulama-ulama lain, ini semua ulama-ulama tasawuf. Abu Talib Al-Makki mengarang kitab Qutul Qulub. Mereka berguru dan mengambil dan membukukan ilmu-ilmu tersebut. Dan apabila sudah menjadi buku, menjadi suatu fan ilmu yang tersendiri, maka kita sebut sebagai ilmu at-tasawuf. Maka sampailah turun kepada Imam Al-Ghazali, yang mana kita tahu Imam Al-Ghazali ni ulama hebat dalam ilmu tasawuf. Maka ketika itu beliau juga menjelaskan dalam kitab-kitab beliau Ihya Ulumuddin dan lain-lain cara-cara bertasawuf yang benar, dan mana cara orang yang tergelincir daripada tasawuf yang ada yang dipanggil dengan batiniah misalnya. Jadi kita tidak semudah labeling. Kita tak setuju, kita nampak pelik, kita terus caci maki dia dengan labelkan dia sebagai batiniah. Itu tak boleh, tak betul. Kerana apa? Kerana perlu kepada manhaj yang jelas. Pada waktu yang sama juga lawan dia, bila tengok kepada orang yang tolak tasawuf, terus dengan menganggap bahawa dia itu sesat, terus tak boleh juga. Kita kena tengok kenapa, apa dasar ketika seseorang itu menolak tasawuf. Maka sebab itulah misalnya di Negeri Sembilan kita ada Jilsah Turuq Sufiyah, misalnya yang mana bertujuan untuk menilai seseorang yang mengaku mendakwa sebagai tasawuf itu tasawuf yang betul atau tidak. Dia perlu kepada sanad perguruan, dan perguruan inilah yang kita panggil dengan imam-imam atau guru-guru mursyid. Dipanggil dengan ilmu tasawuf, dipanggil sebagai guru mursyid. Dan guru mursyid inilah yang nanti akan menentukan jalur atau jalan yang dia ajarkan, yang dia bawa itu dipanggil melalui jalur siapa, yang dikenal dengan istilah tariqah atau tarekat, kan kita panggil seperti itu, tariqah tasawuf, iaitu tarekat tasawuf dan lain-lain. Sehingga kan perlu kepada pengiktirafan, perlu kepada penilaian, perlu kepada kajian daripada amalan-amalan tersebut. Maka hadirin wa hadirat hafizakumullah, Imam Al-Ghazali rahimahullah dia memberikan syarat-syarat yang detail sebenarnya, iaitu syarat-syarat yang lengkap tentang siapa yang mampu atau boleh menjadi guru di dalam ilmu tasawuf yang berarti apa yang diajarkan itu dianggap sebagai muktabar. Maka dalam hal ini Imam Al-Ghazali dia disebut dalam sebuah kitabnya bernama Al-Arba'in fi Usuluddin. Dalam tu dia uraikan semua dalam inti-inti atau 40 Principles of Religion. Buku ini, kitab ini dah diterjemah dalam bahasa Inggeris dan dicetak di IIUM, di universiti saya. So boleh dapatkan dan dijual di Kinokuniya dan banyak kedai-kedai buku yang lain, online dan tidak online. So dia menjelaskan bahawa kalau orang yang nak capai pada derajat tertinggi di dalam ilmu tasawuf, kan, berarti menjadi seorang mursyid lah, kita boleh faham bahawa dia mesti memiliki 3 syarat utama. Syarat yang pertama adalah al-istiqlalu fil ulumiz zahirah wa nailur rutabatil imamati fiha. Jadi dia mestilah sampai kepada derajat imam di dalam ilmu-ilmu yang zahir. Dia kena al-istiqlal fi ulumi zahirah. Jadi di dalam ilmu-ilmu zahir ini dia dah memang jadi independent. Maksud dia dah jadi hebat, dah jadi malakah, dah betul-betul alim. Ini kerana apa? Kerana Sidi Abdullah bin Muhammad bin Sidi Al-Ghumari dalam kitabnya Al-Ilam yang saya sebut di awal tadi, dia dijelaskan bahawa tariqah dan tasawuf dan ilmu zahir, ilmu syariat ini tidak boleh dipisahkan. Inilah banyak kepincangan di dalam orang yang mengamalkan tasawuf, atau kepincangan orang yang menuduh negatif terhadap tasawuf adalah kerana isu yang pertama ini, yang insyaAllah kita akan syarahkan lagi setelah ini insyaAllah. Baik, insyaAllah doktor, pasti kita nak tahu dengan lebih lanjut apa lagi 3 perkara tersebut, dan doktor akan buatkan lagi perbincangan selepas ini. Yang penting anda boleh sama-sama terus tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. InsyaAllah Munah, kita nak berehat seketika. Iya, betul tu. Kita nak berehat seketika untuk waktu ini, doktor dan para pendengar, untuk setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Orang-orang yang benar-benar soleh dan mukmin adalah orang yang beriman kuat di dalam hati, dalam waktu yang sama memiliki amal yang segunung, dan insya-Allah dengan redha Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia. Dengarkan rancangan Imanuna bersama saya Dr. Aiman Al-Akiti di setiap hari Khamis jam 5.10 petang hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. 102.7 FM di Negeri Sembilan. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Imanuna, Iman Kami. Ya, betul. Kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia, dan kita bincang hari ini dengan tajuk membezakan tasawuf yang hakiki dan yang batil. Dan Doktor, kita nak teruskan lagi Doktor dengan huraian 3 syarat. Macam mana Doktor? Silakan untuk kita nak bahaskan selanjutnya dengan tajuk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama tadi yang saya sebutkan adalah al-istiqlal fil ulumi az-zahirah. Jadi dia betul-betul kena master di dalam ilmu zahirah. Berarti inilah menjawab golongan-golongan yang hendak bertasawuf tapi tanpa ilmu. Hendak bertasawuf tapi tanpa fiqh. Jadi kita boleh nampak, kita boleh lihat apabila ada orang dia nak mengaku dia seorang sufi, tapi ilmu-ilmu asas di dalam akidah, syariat dan tasawuf pun dia tidak ada, maka tentulah jadi jawapan dia adalah jawapan yang batil.
Cara dia adalah kita melihat riwayat CV dia. Kita panggil CV lah kan zaman sekarang. CV dia. Dari mana dia belajar fiqh? Dari mana dia belajar bahasa Arab? Dari mana dia membaca kitab-kitab? Itu kena lihat. Kalau contohnya jelas, pendidikannya jelas, dia belajar daripada madrasah, dari pondok, setelah itu masuk ke universiti, pergi ke Al-Azhar misalnya, ke Qarawiyyin misalnya, ke Zaitunah misalnya, dia mengaji, mendapat ilmu, dan guru-guru dia jelas, kita tahu siapa guru dia, mufti ini, ulama ini, sekian, yang sanadnya juga sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW di dalam ilmu tasawuf, juga ilmu-ilmu zahir dan ilmu-ilmu yang lain yang sampai kepada mu'alif-mu'alif atau pengarang-pengarang kitab yang penting misalnya dia dengan suhbah yang jelas, yang pasti. Dan apabila kita berbicara dengan dia, kita tahu dia berilmu. Kerana apa? Kerana didasarkan dengan sumber, dengan nas, dengan okey, apabila berbicara tentang ini, dia bilang ni dalam kitab ini, dalam kitab ini. Kalaupun mungkin dia tidak sebut sumber kitab, tapi kita tahu memang ada sumber dia. Bila kita cari, kita memang jumpa misalnya dia. Kerana orang ulama kan dah besar, dia dah tak sebut dah. Macam saya duduk dengan pernah kita berdiskusi dengan Syekh Abdullah bin Bayah. Dia sebutlah kitab, bukan kitab, dia sebut tentang hukum fiqh ni, macam ni. Dengan detailnya, tapi satu kitab pun dia tak sebut. Tapi of course kita tak berani nak tanya, Syekh cakap ni kitab mana? Takkan tak macam tu. Nanti nampaklah yang kita ni jahil kan. Tapi kerana malakah dia tu, bila kita balik, kita cuba cari, kita jumpa. Kita sabar, cari dengan pelan, kita jumpa sumber-sumber tersebut. Apa yang dibicarakan semua tu ada sumber dia. Ini contoh dia, saya bagi contoh. Jadi dia kena ada capai at that level. Tapi kalau orang tu nak mengaku dia pakai serban ke, dia pakai tongkat, tapi bila dia cakap Arab pun tak reti. Okeylah, kalau tak pandai cakap Arab sebab bukan orang Arab, kita boleh maklumi kan, tak ada masalah. Tapi dia faham, dia baca kitab boleh. Kalau buka kitab, dia boleh baca, dia tahu Arab. Dia tahu Alfiyah Ibn Malik, dia tahu kitab-kitab, dia sebut sumber hadis ini dari ini misalnya dia. Kalau tidak pun dari hadis, dia berbicara, dia tahu Ihya Ulumuddin, dia tahu ketokohan Imam Ghazali, dia tahu apa isi kitab Imam Ghazali, dia tahu Imam Asy'arani, dia tahu siapa Imam Asy'arani, apa sumber-sumber kitab Imam Asy'arani misalnya dia. Dan orang yang alim tak ada masalah. Tapi kalau dia tidak tahu, kan kita berbicara, dia memang tak ada, zero. And then kita suruh dia baca kitab, dia tak reti. Kita tanya hukum, dia tak tahu. Okey, berapa ini, macam mana mazhab ni, mazhab tu, dia tak tahu. Dia tak tahu pun ada mazhab misalnya dia. Lepas tu langsung marah kita kalau kita bertanya misalnya dia lah kan. Contoh dia. Maka perkara seperti ini menunjukkan alamat bahawa dia bukan ulama yang besar. Dia bukan ada ilmu zahir. Maka mulalah mengkafirkan orang selain dia. Itu dah mula. Misalan dia. Dan ini adalah tanda-tanda bahawa dia adalah bukan berada pada landasan yang benar. Dan yang kedua adalah inqilabul qalbi minad dunya bil kulliyah. Dia kena betul-betul cabut diri dia daripada keduniaan sepenuhnya. Ba'da mahwil akhlaqi dhamimah. Setelah membersihkan daripada akhlak-akhlak yang buruk. Kulliha, seluruhnya, minhu, daripadanya. Jadi contoh dia apa, tuan-tuan? Jadi ulama-ulama tasawuf yang sebenar ni, dia dah pada maqam batu itu adalah emas, dan emas itu adalah batu. Lebih kurang macam itulah. Jadi dia dah tak peduli dah urusan duniawi ni. Kan, kaya miskin dah tak peduli dah. Hidup dia siang pagi malam berzikir je, siang pagi malam solat, ibadah. Itu kita nampak. Dia kalau kita pergi ziarah di zawiyah dia lah, kita tengok tu memang kerja dia ibadah saja. Dia dah tak fikir urusan dunia. Dia dah tak fikir, saya nak naik Mercedes. Kalau bagi kereta kancil, tak nak lah. Misalnya dia, tak panggil lah Mercedes ke apa ke. Contoh dia kan. Itu dah tanda isyarat bahawa dia tidak membersihkan hatinya daripada akhlak-akhlak yang zamimah. Kerana mencintai dunia ini akhlak yang zamimah. Tapi kalau Syekh tersebut, dia tak peduli baju dia tak kisahlah nak pakai baju branded ke, Armani ke, yang berapa ratus ribu ke, yang dia tak peduli. Dia hanya pakai baju jubah tu je. Contoh dia, serban-serban dia tu je, tongkat-tongkat dia tu je misalnya dia. Itu tanda dia memang dah tak cinta dunia misalnya dia kan. Ini contoh, saya bagi contoh orang yang membersihkan hati betul-betul. Sehingga apa, dia tidak ada hatta la yabqa fika ta'attushun illa ilal haq. Jadi dia tidak dahaga melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Dan yang ketiga, dia itu memiliki kecerdasan yang tinggi. Iaitu aslul fitrati bi qarihatin safiyah.
Iaitu dia ada yang Allah bagi kecerdasan yang sekira dia melihat, mendengar sesuatu, dia dah tahu apa di sebalik tersebut, apa isu tersebut dan bagaimana menyelesaikan. Kerana apa? Kalau dia tak memiliki kecerdasan, dia perlu berfikir panjang. Orang nak belajar benda-benda yang susah ni, kita belajar mungkin 10 tahun baru faham. Orang yang hebat-hebat ni, dia belajar benda sekejap je. 3 jam dia baca, dah faham dah, habis dah. Kan? Ibarat dia, contoh dia macam ni lah, Syafiq kan. Kalau orang baca kitab Arab tapi tak pandai Arab, tak ada kecerdasan kan, dia baca kitab tipis ni, mungkin 2 hari belum habis. Betul ke tidak? Duk buka kamus tu, buka ni, sebab tak ada malakah, tak ada kecerdasan yang melebihi dari yang lain. Tapi kalau Datin Mona dapat kitab Arab tebal macam ni, 5 minit tap dah habis dah. Contoh dia laju je, selesai. Kerana dia memiliki kecerdasan. Jadi seorang guru dia memiliki 3 syarat ini sebagai tanda-tanda seorang itu sebagai mursyid. Dan of course dia mesti memiliki guru pertalian sanad yang jelas. Dan ini adalah contoh-contoh yang perlu kita tahu dan kita faham di dalam ilmu ini, insyaAllah. InsyaAllah, itu dia doktor. Betapa pentingnya ilmu tasawuf ini, dan kita kena memahami bahawanya ianya bukan hanya sekadar biasa, tetapi ianya akan meletakkan diri kita ini memahami sungguh-sungguh konsep agama, ibadah, dan juga kalau kita belajar pun kita ada dia punya fasa demi fasa. Bukan hanya boleh terus dapatkan ilmu sebulat-bulatnya, ambil, letak dan tanpa ada apa-apa lagi proses pembelajaran selepas itu. Jadi dah belajar satu hal, kita kena memahami dan juga praktikkan lagi, itu yang amat penting. Dan doktor, berkaitan dengan tentang tasawuf ni juga, ianya menggerakkan minda dan juga segala pelakuan kita terhadap sesuatu kepercayaan, doktor. Ada juga sahabat kita bertanya, doktor, bagaimana ada pihak sekarang ini yang ada juga membawakan tafsiran mimpi-mimpi yang tertentu yang nak ditafsirkan. Saya rasa kejap lagi doktor akan berikan sedikit pandangan di situ, kan Mona? InsyaAllah. Sebentar saja lagi kita akan bersama doktor kembali, dan untuk waktu ini kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Di dalam pekerjaan barangkali kita melihat ada rakan sekerja kita yang punyai sedikit kerja tetapi lebih dari segi pendapatannya. Begitu juga ada orang yang barangkali mendapat sesuatu pekerjaan yang mudah, tidak seperti kita, agak sedikit payah. Ini adalah sesuatu yang lumrah barangkali melihat di atas pencapaian pendidikan ataupun akademik kita, ataupun ada sebab-sebab yang tertentu. Apa yang perlu ialah biar kita buat apa yang diamanahkan kepada kita itu dengan baik. Yang namanya barakah itu bukan hanya dinilai dari segi banyaknya gaji, tingginya pangkat, tidak, tetapi barangkali seorang itu mendapat barangkali gaji yang sederhana tetapi bahagia kehidupannya, rumah tangganya menjadi tenang, anak isteri dan yang lain mengikut katanya, itu juga adalah suatu kebahagiaan yang dia kecapi walaupun barangkali dengan sedikit ataupun sederhana pendapatannya. Mengapa agama itu harus dijadikan sandaran dan panduan kita? Yang pertama, agama itu memberikan makna kehidupan kita yang sebenar. Kerana ada orang yang mungkin dia kehilangan makna, dia kehilangan identiti, dia tak tahu kenapa dia hidup dan tercari-cari contoh, model, tauladan apa yang dia nak ikut dalam kehidupan ini. Sepatutnya orang Islam tu dia tidak perlu lagi mencari, kerana contoh itu dah jelas, panduannya juga jelas. Yang kedua, kerana agama itu dia memberikan timeline kehidupan yang betul. Kerana dalam kehidupan kita ini, kita bukan sekadar hidup di dunia ini saja. Timeline kehidupan kita itu panjang. Dunia ini hanya sementara, hanya salah satu daripada poin kehidupan kita yang sebenarnya pendek. Semuanya itu masih relatifnya pendek, kerana kita ada lagi di sana kehidupan yang lebih panjang. Malah bukan sekadar panjang, Al-Quran kata dia merupakan kehidupan yang abadi, kekal, darul qarar, rumah yang abadi dan kekal. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti-personaliti Radio IKIM. IKIM, inspirasi euforia Islami.
Syukur, Alhamdulillah. Kembali bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Anda masih lagi bersama Syafiq dan juga Mona untuk pertemuan dalam rancangan Imanuna, Iman Kami petang ini. Dan Mona, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita, Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia. Ya, Alhamdulillah. Dan Doktor masih bincangkan tentang membezakan tasawuf yang hakiki dan batil. Dan tadi Doktor ada Syafiq bertanya tentang mimpi. Bagaimana kita bila dah ada mimpi sebagai mimpi dengan Rasulullah ke dan sebagainya, boleh percaya ke macam mana doktor? Doktor. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita rujuk salah seorang ulama besar, iaitu dalam ilmu tasawuf bernama Syekh Abdul Ghani An-Nabulusi. Jadi dia ada karang kitab tentang mimpi. Kitab dia tebal, Takbirur Ru'ya adalah. So dia menjelaskan pertama sekali tentang iaitu kebenaran mimpi. Jadi al-bushra fil hayat ni kita panggilkan mimpi ni, mimpi berita gembira dia kadang mimpi. So memang ada nas-nas yang banyak yang menunjukkan bahawa mimpi ini adalah ru'ya salihah dan lain-lain. Maka dia boleh mengatakan bahawa mimpi ini terbagi kepada 3 kategori. Pertama adalah ru'ya al-bushra min Allah, iaitu sebuah khabar gembira daripada Allah SWT, dan ini biasanya diberikan hanya kepada hamba-hambanya yang soleh misalnya dia. Jadi hambanya yang soleh dan hambanya yang soleh ini tentu kerana kesolehannya dia memiliki ilmu sehingga dapat membezakan yang hak dan yang batil, kan? Tapi insyaAllah kita akan syarahkan sekejap lagi. Lepas tu yang kedua adalah mimpi tahzir minasyaitan, iaitu mimpi yang nakut-nakutkan yang datang daripada syaitan. Jadi orang kadang mimpi takut ni nak pergi haji, takut lah misalnya dia kan. Nanti saya mimpi kalau pergi haji ni kapal terbang jatuh, tak naklah pergi. Kan? Lepas tu dia rugilah, dia tak pergi melaksanakan haji misalnya, kita tak tahulah kan misalnya dia. Dan yang ketiga adalah mimpi, iaitu ru'ya yang yuhaddisu bihi al-mar'u nafsuhu. Dan ini yang paling banyak. Suatu mimpi yang berlaku kerana diri seseorang itu yang mendorong atau menjadikan perkara itu terjadi. Jadi dia adalah kerana manusia ini, kita tahu kita makan macam-macam kan, kita minum macam-macam, kita ada diri kita macam-macam. Kerana perbezaan atau diri kita yang hal keadaan manusia ini yang berbeza-beza akan memberi efek kadang dalam mimpi kita. Dan ini yang banyak terjadi. Jadi misalnya dia lah, tuan-tuan ni banyak sangat tengok cerita hantu misalnya dia. Tiba-tiba tidur mimpi hantu, tapi yang jadi hantu tu kawan kita, besok tu dah tak nak tegur dah. Allah, aku mimpi kau hantu. Terbawa kau memang hantu ni. Jadi contoh, itu tak betul lah. Sebab apa? Sebab siapa kata dia macam tu? Hanya sebab mimpi. Padahal mimpi itu sebab entah tu paling banyak tengok cerita hantu. Siapa suruh? Ni contoh dia, saya bagi contoh. Jadi dorongan diri manusia ini kadang membawa mimpi yang pelik-pelik. Oleh sebab itu, bila kita berbicara mimpi itu ada yang benar, ada yang hanya kerana datang dari diri sendiri. So jangan mudah bila mimpi saja kita anggap tu datang dari, memanglah semuanya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi jangan ingat semua mimpi itu adalah busyra. Itu maksudnya. Semua dia adalah khabar gembira daripada Allah SWT. Kerana khabar gembira itu Allah SWT simpankan untuk itu hamba-hambanya yang soleh, dan mereka tahu bahawa itu adalah busyra. Dan syarat-syarat dalam busyra ini salah satu yang terpenting pada hari ini. Of course kita ada busyra di zaman Nabi Yusuf AS. Kita tahu Nabi Yusuf kan ditakwil hadis, dia diberi ilmu untuk menakwil mimpi dan lain-lain. Ya kita tahu. Tapi pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kira-kira lah, kalau kita ni solat 5 waktu pun macam lambat-lambat kan. Ibadah jamaah pun kurang. Lepas tu kalau solat tahajud pun rasa macam setahun sekali je, malam itu qadar je. Tiba-tiba dapat mimpi, lusa dah kiamat. Kira-kira kita nak katalah, okey tuan-tuan dan puan-puan, buat video live, saya ikutlah saya. Kerana apa? Kiamat 3 hari lagi. Kenapa? Sebab apa? Sebab lusa saya dah mimpi dah, lusa kiamat. Memang jelas tu, mimpi saya jelas. Kan? Contoh dia, Rasulullah SAW kan pernah, salah satu tanda wahyu tu adalah mimpi yang terang kan. Contoh dia. Dia kata macam tu pula. Macam Rasul dapat wahyu, sama. Tunggu dulu. Manalah tahu kau tadi baca buku apa ke, kemudian tiba-tiba terasa tidur mimpi nak kiamat 3 hari lagi. Janganlah kata 3 hari lagi nak kiamat.
Itu mimpi. Tapi kalau kita orang yang hamba yang soleh, dia mimpi 3 hari lagi nak kiamat, bukan dia ingat 3 hari lagi nak kiamat. Diingatkan dia kiamat boleh jadi bila-bila, betul ke tak? Kerana kiamat nak jadi bila-bila ni, jangan sewenang-wenang cinta dunia, tak. Tapi duduk berzikir, bertafakur, menjauhi daripada maksiat. Takut kiamat besok-besok pun boleh terjadi, bila-bila pun boleh terjadi, betul ke tidak? So kerana takut tu, dia berusaha, dia beribadah yang banyak, menjauhi daripada maksiat-maksiat. Kalau itu contoh busyra orang yang soleh. Contoh busyra orang yang soleh lagi. Anak ni nak belajar kat mana? Contoh dia, nak pergi hantar ni, nak pergi hantar form 1 ni. Nak jadi engineer, nak jadi ahli muzik, nak jadi macam-macam kesempatan dia boleh. Tiba-tiba dia mimpi atuk dia datang, tok nenek dia lah datang, atau dia mimpi Rasulullah SAW. Dia kata, engkau patut hantar anak engkau belajar ke madrasah, belajar ke pondok, belajar ke sekolah agama, biar dia jadi ulama, meneruskan pejuang ulama-ulama terdahulu. Contoh dia bangun, dia kata betul lah. Kan, dia tak risau anak dia makan ke tak makan ke, dia hantar anak dia untuk belajar menuntut ilmu, dan anak dia insya-Allah belajar dengan rajin supaya menjadi ulama besar nanti, kerana menolong agama ini, linusratiddin. Misalnya ini busyra, ini dikatakan busyra. Jadi kita punya penimbang tersebut apa? Syariah. Kalau mimpi itu mengajak benda yang tak betul, tak betul lah tu. Kalau mimpi itu mengajak kepada yang betul, betul lah tu. Contoh dia kan. Yang betul dan tidak tak apa. Hanya perlu kepada dasar ilmu. Kalau tak ada ilmu, habislah. Kalau tak ada ilmu, macam-macam. Ini yang kita tempat hari ni. Orang yang ngaku dakwa-dakwi pelik-pelik. Kerana apa? Kerana tidak didasarkan pada ilmu. Baik. Begitu juga dengan mimpi tadi. Datin Mona sebut tentang mimpi Rasulullah SAW. Betul. Mimpi Nabi Muhammad SAW ini pasti dan benar. Kerana li'anna syaitana la yatamassalu bi. Itu hadis tersebut jelas. Kerana syaitan tidak dapat menyerupai aku. Akan tetapi, macam mana kita nak kenal itu baginda atau tidak? Mengaji syama'il tak pernah. Mendengarkan kisah baginda tak pernah. Akhlak baginda tak pernah tahu. Tak pernah dengar malam-malam pelajaran atau pengajian Syama'il Muhammadiyah di dalam IKIM. Contoh dia, misalnya dia tak pernah tahu. Lalu bila ditanya, engkau kata kau tengok kau mimpi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dia pakai macam mana? Dia rambut dia pang sikit. Dia pakai ada tattoo kat kanan dia tu. Dan lain-lain. Kita nak percaya ke kalau orang cakap macam tu? Contoh dia. Tidak. Sebab itulah Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah, di dalam kitab Syama'ilnya, dia sebutkan tentang ciri-ciri baginda Nabi Muhammad SAW. Dari A to Z. Dari mula khalqiyah wa khuluq. Khalqiyah tu maksud penciptaan fizik, dan khuluq, akhlak dia disebutkan semuanya. Maka di akhir kitab tersebut dia letak hadis tentang mimpi tersebut. Man ra'ani fil manami fasayarani, kan? Fara'ani, maka benar-benar melihat aku. Li'anna syaitana, kerana sungguhnya syaitan la yatamassalu bi. Syaitan itu tidak boleh menyerupai aku. Kenapa? Bila kita dah tahu ciri-ciri baginda dan kita mimpi, kita tahu ini adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Dia bukan sebarang-barang mimpi. Kan? Tapi kalau kita tak pernah ngaji, kita tak tahu sifat-sifat baginda. Lepas tu kita mimpi, kita ingat tu baginda Nabi Muhammad SAW. Ternyata ciri-ciri dia jauh. Kan? Itu tak betul lah tu. Kan? Jelas-jelas itu tak betul. Jadi dari sini hadirin wa hadirat hafizakumullah, kita berharap kepada semua hadirin wa hadirat hafizakumullah untuk tidak mudah tergelincir, tidak mudah hanya kerana mimpi kita anggap bahawa hak suatu perkara, kiamat besok lusa ke, kita dah dakwa panggil semua orang untuk naik Gunung Jerai misalnya. Tak boleh dah macam tu. Kita kena berdasarkan ilmu. Itu inti dia, insyaAllah. InsyaAllah, itu dia Mona. Kalau kita lihat dari sudut ilmu ni memang tidak akan habis, dan kita perlu mencari, menggali lagi, kan Mona? Kalau Mona sendiri belajar dekat Al-Azhar Mesir, kitab-kitab tu yang kita kaji, yang kita tafsirkan, lebih banyak lagi, lebih banyak kita nak belajar lagi, banyak sebenarnya tak tahu. Itu yang sangat-sangat kita
rasa rendah diri apabila kita mencari-cari ilmu ini kan. Dan doktor, mungkin di hujung ni sedikit satu lagi soalan yang sahabat pendengar kita bertanya-tanya juga. Kalau sekarang ni doktor, berlakunya tanda-tanda kiamat dan juga segala apa-apa tanda yang menggambarkan kepada masyarakat kita sedang bertanya-tanya, mencari-cari di mana turunnya Imam Mahdi kan. Dan ini perkara ni kita risau dan dia tak boleh anggap sebagai satu perkara yang remeh. Jangan main-main dengan perkara ini dan kita kena belajar dan faham betul-betul. Bagaimana doktor kalau ada individu-individu tertentu yang mengakui ataupun dia kata dia mendapat sesuatu, namanya contoh kebetulan namanya sama kot dalam surah-surah tertentu, dia pun mengakui individu-individu tertentu dalam agama. Bagaimana doktor dengan situasi ini doktor? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi isu ini kita kena tahu, pertama, Qissatul Mahdi atau kisah Imam Mahdi yang akan datang ini adalah jelas dalam hadis-hadis yang banyak yang menurut Syekh Muhammad Al-Kattani, nama dia Syekh Muhammad Al-Kattani, dia sampai pada derajat tawatur, lebih kurang macam tu, tawatur, mutawatir. Syekh Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Lalu disebut oleh salah seorang ulama besar yang bernama Sidi Abdullah bin Muhammad As-Siddiq Rumari dalam kitabnya Al-Mahdi Muntazar. So dia kumpulkan dalam ni, dia kata kesahihan Imam Mahdi itu jelas. Dia kata kesahihan Imam Mahdi itu jelas. Dan orang yang mengingkari Imam Mahdi ni kerana kesalahan takwil, maka dia tidak dikafirkan, tapi salah lah dia kata, kerana jelas. Cuma tidak dikafirkan. Seperti halnya Mu'tazilah di dalam banyak isu disalahkan, disesatkan, tapi tidak sampai dikafirkan kerana dia salah dalam takwil. Hanya sahaja Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari dalam kitab ini dia ciri-cirikan Imam Mahdi yang panjang. Ciri-ciri Imam Mahdi. So kita tahu Imam Mahdi pertama dia kena keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min waladi Fatimah. Itu pertama. Yang kedua ialah dari mula dia beberapa tanda-tanda kemahdian itu mesti ada. Kan mesti ada. So sekarang kalaulah nama dia Pak Joko, tiba-tiba dia mengaku dia Imam Mahdi, kita trace sanad dia memang tak ada langsung ciri-ciri Imam Mahdi. Macam mana dia boleh mengaku Imam Mahdi? Kan? Itu jelas batil dan salah. Okay. Lalu yang kedua, kalau mungkin dia ada ciri-ciri tersebut, lepas tu dia meninggal dan dianggap itu sebagai Imam Mahdi. Ini yang kata-kata Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, dia kata salah lah. Benda ini adalah salah lah. Apabila salah, maka tak betul lah perkara tersebut. Misalnya seperti golongan Syiah yang mengata Muhammad bin Ali adalah Mahdi ataupun Hasan Askari adalah Mahdi. Ini adalah batil kerana mereka sudah meninggal. Kan contoh dia. Ini adalah beberapa isu. Jadi dalam hal ini tidak boleh semudah itu. Jadi kita nak tahu Imam Mahdi ke tak Mahdi itu, saya anggap macam inilah. Yang kalau timbul dari Malaysia itu saya rasa taklah semuanya. Kerana apa? Kerana takkanlah dunia ni sebesar ini, Malaysia pula tempat Imam Mahdi keluar. Takkanlah. Macam saya dulu di Indonesia, takkanlah Mahdi itu mesti mereka panggil sebagai Satria Paningit. Satria Paningit itu takkanlah Satria Paningit itu orang Jawa. Itu kita kata macam tu lah. Kan? Impossible lah. So kita dah disebut lah, ada yang sebut iaitu mesti datang daripada daerah Hijaz ataupun Damaskus dan lain-lain kan. Syam tempatnya turunnya Nabi Isa alaihissalam. Lepas tu Zuhurul Mahdi dari timur bahagian mana misalnya dia dan lain-lain, itu kena jelas. Boleh lihat dalam kitab-kitab hadis dan dakwan-dakwan yang tanpa asas ini perlu ditolak. Itu yang jelas. Okey, InsyaAllah Syafiq. Baik, Masya Allah, itu dia kan. Kita kena faham betul-betul dan jangan kita ambil sebagai remeh, jangan ambil sebagai mudah. Okey, Doktor, mungkin kita dah sampai di hujung pertemuan kan, Mona? Ya, betul. Kita sampai ke hujung rancangan untuk petang ini. Alhamdulillah, terima kasih Doktor. Dan tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata daripada Doktor. Silakan. Ya, silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan yang dapat saya bawa pada program kali ini adalah menerangkan bahawa tasawuf itu adalah ilmu yang sahih, ilmu yang hak. Hanya sahaja perlu diambil dari orang yang berkelayakan. Perlu diambil dari orang yang memiliki ilmu yang sahih. Perlu kepada dasar-dasar ilmu. Yang kita panggil dasar-dasar ilmu. Dan yang kedua,
apabila kita berbicara di dalam tasawuf, dia bukan suatu ilmu yang kita ingat dia sebagai siapa yang tahu ini dia eksklusif dan lain-lain. Tidak, dia adalah ilmu untuk diamalkan. Dia bukan ilmu yang bersikap suatu bendera, cop, contoh dia kan macam tu. Dia bukan hanya sekadar atribut, bila kita kata macam tu, bukan. Tapi dia ilmu yang berdasarkan amal. So kalau dengan ilmu ini kita banyak beramal, inilah tasawuf yang kita nak. Kan? Kalau ilmu ini justru menjauhkan kita daripada Allah, muncul kepada kesombongan, kepada caci maki, kepada benci membenci, kepada kutuk mengutuk, ini kita tak nak lah. Ini benda yang kita tidak mahu. Okey, mungkin sekian saja penutup daripada saya. Aku qauli hadza, astaghfirullahaladzim wa lakum. Masya-Allah, doktor. Kalau apapun jua yang kita lalui sepanjang hari ini, kita ada alim ulama, kita ada orang-orang yang berilmu kan, dan para guru, dan itulah sebenarnya rujukan kita yang perlu kita berhati-hati nak mengeluarkan sesuatu pendapat, nak mengeluarkan sesuatu yang kita rasa berkaitan dengan agama, kita carilah ahlinya, yakni ahli agama, insya-Allah. InsyaAllah. Dan di akhir ini terima kasih banyak-banyak kepada Yang Besar Dr. Aiman Al-Aqiti. Jazakallah kulla khair, Doktor. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat penonton dan juga rakan-rakan pendengar yang sentiasa mengikuti bicara kita pada hari ini. InsyaAllah Mona, kalau anda yang sedang mendengarkan ini nak ikuti semula, boleh terus ke Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM untuk kita dengarkan kembali. Boleh buat ulang kaji sama-sama, menghayati bicara menerusi rancangan Imanuna, Iman Kami. Iya, betul. Dan untuk para pendengar, terima kasih banyak-banyak dan anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Negeri Sembilan 102.7 FM. Kisahnya ada dua orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut, hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Dapatkan buku-buku IKIM dalam bentuk e-book. Boleh dibaca di mana sahaja dan pada bila-bila masa dengan menerusi telefon pintar anda. Pembelian sangat mudah dengan saiz fail yang kecil. Semuanya di hujung jari anda. Layari laman sesawang IKIM Niaga dan pilih e-book. Seterusnya tekan pada buku yang anda inginkan dan akan dihantar terus ke laman sesawang eCentral. Mudah kan? Dapatkan sekarang. eCentral adalah sebuah platform buku digital yang terbesar di Asia Tenggara. Lebih 350,000 judul dari dalam dan luar negara. E-book penerbit IKIM pun ada. Para pendengar setia Radio IKIM, kini anda boleh mendapatkan barangan cenderamata eksklusif dari IKIM khas untuk anda seperti t-shirt IKIM, shawl, tudung pashmina, topi, payung silver coded, sejadah dan banyak lagi. Sila lari laman sesawang IKIM Niaga di www.ikimniaga.my dan juga boleh didapati melalui aplikasi Shopee. Cari IKIM, jarak niaga. Hubungi 03-62046388 atau 389 untuk maklumat. Terima kasih kepada